Malaysia akan menekankan kepastian ASEAN dalam hubungan dengan Amerika Syarikat. Sebarang isu yang bakal dibincangkan pada sidang kemuncak khas Amerika Syarikat ASEAN pada 12 dan 13 Mei di Washington akan dilihat dari sudut pandang negara anggota. Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah menyifatkan sidang kemuncak khas kali ini sebagai menarik kerana ia berlaku dalam suasana pentadbiran Joe Biden yang mengutarakan beberapa perkara baru. Hani Muhili melaporkan. Hubungan perdagangan serta keselamatan serantau akan diberi fokus apabila Presiden Biden menjadi tuan rumah kepada pemimpin ASEAN. Sidang kemuncak itu juga menawarkan peluang kritikal kepada Biden untuk merangka hala tuju baharu bagi strategi pelbagai hala yang lebih berkesan dalam menangani krisis politik di Myanmar. Jadi kita lihat bahawa ada perkembangan baru di pihak Amerika Syarikat dan tentulah Malaysia dan ASEAN harus mengambil prihatin terhadap perkara-perkara tersebut dan sebab itu saya jangka Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan antara lain menekankan soal ASEAN centrality dari segi hubungan antara ASEAN dan Amerika Syarikat. Maknanya tak kiralah Amerika Syarikat boleh bertukar dasar, boleh bertukar pentadbiran tetapi dan kita menghormati mereka dari segi itu, namun Malaysia seperti mana biasa kita dengan pendirian ASEAN Centrality itu. Maknanya kita boleh bincang isu ekonomi, isu geopolitik, memang itu perkara yang saya jangka akan dibincangkan tetapi kita akan melihatnya dari sudut pandang kita dan dari sudut pandang ASEAN. Sidang kemuncak khas kali ini seiring ulang tahun ke-45 hubungan dialog ASEAN dan Amerika Syarikat. Kenyataan wawasan bersama yang dijangka dikeluarkan pada akhir sidang kemuncak khas tersebut akan menekankan komitmen dan aspirasi untuk meningkatkan perkongsian ASEAN-Amerika Syarikat. Sempena sidang kemuncak khas berkenaan, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan bertemu ketua-ketua industri Amerika serta Majlis Perniagaan dan Dewan Perniagaan Amerika Syarikat ASEAN. Menurut laman sesawang ASEAN, Amerika Syarikat kekal sebagai rakan dagangan penting persatuan itu dengan jumlah perdagangan dua hala pada 2020 mencecah $308.3 bilion Amerika, menjadikannya rakan dagangan kedua terbesar ASEAN dalam kalangan rakan dialog. Amerika Syarikat juga merupakan sumber luar terbesar pelaburan langsung asing FDI ASEAN bagi tahun sama. Selain pemulihan COVID-19 dan rangka kerja ekonomi Indo-Pasifik yang baharu, konflik Rusia-Ukraine mungkin tidak dapat dielak meskipun ia bukan agenda utama Malaysia. Selama ini pun kita menghadkan soal pertembungan kuasa besar di rantau ini dari dua sudut saja, ekonomi dan teknologi. Dan setiap kali ada apa-apa yang menunjuk kepada ketenteraan politik, selalu kita tarik break. Kita kata, Nana, kami tak bincang buat ini. Kita nak bincang teknologi, ekonomi. Jadi kita very sure dari segi pendirian kita selama ini. Sidang kemuncak khas kali ini adalah yang kedua sejak 2016 dan bakal menyaksikan pembabitan 8 daripada 10 pemimpin ASEAN. Presiden Filipina Rodrigo Duterte akan melepaskan jawatan pada Jun, manakala pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing tidak menerima jemputan. White House tidak mengeluarkan banyak butiran mengenai sidang kemuncak khas kali ini, namun mengatakan komitmen kekal Amerika Syarikat terhadap ASEAN. Semasa tahun pertama pentadbiran Biden, penglibatan dengan negara-negara Asia Tenggara sangat sukar disebabkan sekatan perjalanan COVID-19 dan isu dalaman ASEAN yang disebabkan oleh rampasan kuasa Myanmar pada Februari 2021. Pada 12 Mei waktu tempatan, 8 pemimpin ASEAN dijadual menghadiri jamuan makan malam bersama Presiden Biden di White House. Bagaimanapun, mesyuarat sempena sidang kemuncak khas Amerika Syarikat ASEAN akan diadakan di Jabatan Negara Amerika Syarikat. Untuk rekod, Kemboja merupakan pengerusi ASEAN 2022, manakala Indonesia adalah penyelaras negara bagi perkongsian Amerika Syarikat dan ASEAN untuk tempoh Ogos 2021 hingga 2024.
Hani Muhili, Washington.